Baik, seterusnya kita nak cerita lemah tak lemah iman orang Kedah. Okey. Maulidur Rasul, program bersama dengan Ustaz Daniel dibatalkan. Dekat mana tuan-tuan? Masjid Negeri, Masjid Zahir Kedah Darul Aman. Okey. Heboh di media sosial, program sempena Maulidur Rasul tahun ini Masjid Zahir Kedah yang menampilkan Dr. Daniel Azri telah dibatalkan. Pengumuman pembatalan pendakwah bebas berkenaan yang dikuasai di negeri yang dikuasai PAS itu dimaklumkan melalui Facebook rasmi beliau. Beliau berkata, program esok hari ini digantikan asatizah lain atas sebab arahan dari pihak atasan. Kami doakan semoga program esok berjalan dengan baik. Terima kasih pihak masjid menghubungi dan menjelaskan perkara itu sebenar. Susulan itu, orang ramai menyela dan menyindir tindakan tersebut termasuk membangkitkan kebenaran untuk konsert hiburan diadakan tidak jauh daripada pekaran masjid pada 30 September 2022. Konsert saja dibenarkan depan masjid Zahir, kata beberapa netizen. Dalam masa sama, ramai memuji reaksi Dr. Daniel yang tidak melatah, tidak seperti penceramah yang terang-terang menyokong PAS. Warganet terutamanya menyokong kerajaan perpaduan juga faham pihak institusi agama di negeri masing-masing punya kuasa termasuk kebenaran pendakwah menyampaikan kuliah. Namun, penyokong PHBN menganggap mereka tidak kalut untuk menghukum kerajaan PN sehingga mengaitkan tahap dan iman susulan larangan terhadap mana pendakwah tidak seperti reaksi melampau walaon. Dia macam ni lah hari tu kan walaon ada dibatalkan kan. Kemudian dia kata apa? Dia kata inilah dia masalahnya apa? Masalahnya sekarang ini iman lemah orang PH ni. Orang PH ni lemah sebab itu dia batalkan ceramah agama dibatalkan. Tuan-tuan, yang ini bagaimana? Yang ni macam mana? Iman orang negeri Kedah ni lemah ke tuan-tuan? Sampaikan Dr. Daniel punya ceramah pun dibatalkan. Tapi nak ceritalah Dr. Daniel ni siapa? Dr. Daniel ni dia seorang doktor perubatan. Dan dia belajar doktor perubatan itu nama doktor. Dia doktor perubatan, dia belajar dekat mana? Dekat Mesir. So dia belajar dekat Mesir, di Alexandria kalau tersilap saya. Dan kemahiran dia ada dua liti kemahiran. Satu kemahiran dalam agama, satu lagi kemahiran dalam medical. So dia ada dua kemahiran. So seseorang yang ada dalam bidang sains dan bercakap tentang agama, dia cara pandang dia sangat berbeza. Cara fikir dia pun sangat berbeza daripada orang yang belajar agama dan seterus menerus agama. Cara pandang dia berbeza. So menariklah tuan-tuan sebenarnya dari segi ilmu. Dan Dr. Daniel ni walaupun nampak macam cenderung kepada Pakatan Harapan, tetapi dia bukan ahli Pakatan Harapan atau mana-mana parti. Setahu saya lah keadilan ke, dia bukan ahli mana-mana parti. Malah kalau tersilap saya, ceramah yang saya dengar dia sendiri ucapkan dia bukan ahli mana-mana parti pun. Dia sendiri pernah kata cuma mana yang baik dia sokong, mana yang tak elok dia akan kritik. Itu biasa. Tetapi berbeza dengan orang yang kita sekat, dia memang dia totok orang PAS tuan-tuan. Yang memang kita tahu dia orang PAS. Memang kita tahu dia adalah ahli PAS, ada siap nombor kad lagi. Itu yang kita sekat. Kenapa? Sebab akhirnya dia akan jadikan masjid dan surau dan juga tempat mereka itu sebagai landasan ataupun platform politik untuk nak mengkafirkan orang, untuk nak memfasikkan orang, untuk nak menzalimkan orang. Itu platform yang akan mereka gunakan. Dia bukan untuk platform ilmu. Dia bukan untuk platform menerangkan apa Islam yang sebenar. Tuan-tuan, saya nak beritahu, Islam, tidak ada Islam selain daripada Islam. Islam versi PAS itu bukan Islam. Tak ada Islam mengajarkan supaya memfitnah, itu boleh. Tidak ada Islam mengatakan kalau rasuah tu tak apa, asalkan duit tu untuk perjuangan Islam. Tak ada. Tak ada yang macam tu tuan-tuan. Tak apa kalau kita nak sakar duit daripada bangsa lain, asalkan kita guna untuk perjuangan Islam. Tak ada istilah itu. Saya nak cerita, since kita dalam mood lagi kita kata Maulidur Rasul kan. Ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW baginda berjalan tau. Kemudian masa tu I think dia dalam trip untuk nak apa orang kata, nak meninjau ataupun dalam perjalanan nak berhijrah. Kemudian terserempak dengan seseorang. Of course zaman tu mana ada Facebook, mana ada social media. Jadi orang tak kenal itu Rasulullah. Kemudian orang tu bertanya kepada Rasulullah. Ini nak tunjuk hal akhlak Rasulullah. Dia tak pernah menipu. Sebab dia Al-Amin. Orang tu tanya, siapa engkau? Siapa engkau? Kalau dia kata aku Muhammad, dia kata Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah, kantoi lah. Sebab dia berhijrah, baginda berhijrah. So dia kata apa? Aku dibuat daripada air. Rasulullah kata, aku dibuat daripada air. Itu helah dipanggil. Aku dibuat daripada air. Dia tak menipu. Memang kita manusia dibuat daripada air. Kan 70% of our body is from water. Aku dibuat daripada air, Rasulullah kata. Kemudian orang tu pelik. Kemudian orang tu mungkin dia kata gila apa orang ni. Kemudian dia pun belah. Rasulullah berjalan. Ini akhlak Rasulullah. Dalam keadaan macam tu pun dia tidak menipu tuan-tuan. Dia berbeza sekarang ni. Tuan-tuan, nak cerita lah.
PAS bersama dengan DAP tak pernah lagi dia orang hilang kerusi kerana rasuah, tuan-tuan. Tetapi PAS bersama dengan Bersatu, 2 kerusi dah hilang kerana rasuah. Kan? Kerana rasuah 2 kerusi hilang. Timbul persoalan. Mana dia dapat duit tu banyak-banyak? So bila kita relate balik bagaimana 300 juta itu yang masuk dalam akaun, yang tak masuk dalam akaun, yang saya sebut 500 juta dahulu, yang mungkin bilion kita tak tahu, yang masuk tak masuk dan sebagainya, yang itu adakah PAS juga turut terlibat, tidak termasuk dana judi yang disebut oleh PMX? Adakah PAS juga terlibat? Kan? Tetapi kalau lihat dari segi lifestyle, macam yang gitulah. Umpamalah tuan-tuan, umpama jiran kita tahu jiran kita ni kerja pun, contohlah, kerja pun kita tahu gaji dia tak besar, kerja biasa-biasa je, kerja buruh je. Tiba-tiba satu hari dia bawa balik Mustang. Bawa balik Mustang. Kita ada persoalan tak, tuan-tuan? Adalah persoalan, kan? Mana dia? Mustang siapa? Mungkinlah dia pinjam. Tiba-tiba esok lagi bawa balik Mustang tu. Bawa balik Mustang tu. Lepas tu dia park Mustang. Seminggu lepas tu dibawa balik pula Lamborghini. Dia ni dah tukar kerja. Kita pun ada persoalan lah, kan? PAS, tuan-tuan, daripada tak ada dana, tak ada duit, tiba-tiba PRU ke-15 yang lepas, bendera dia penuh Perikatan Nasional. Dana dia siap boleh bagi. Angkat, wallahi, sumpah, kami akan menyokong PAS. Soalan kita, duit tu datang dari mana? Tuan-tuan pernah terfikir tak benda ni? Kan? Tuan-tuan pernah terfikir tak duit tu datang daripada mana? Tiba secara tiba-tiba duit menjadi kaya. Dia bukan macam cerita pinjam 100 Nur Nilam Sari. Bukan tu. Esok ada duit aku bayar lagi. Bukan. Bukan pinjam 100 tu. Okay. So tuan-tuan fikirlah di mana dia dapat dana dan duit tersebut. Baik. Habis cerita kat situ. Another story, tuan-tuan. Pembangkang sibuk bawa ini tentang kita kena asingkan kuasa. Kita kena ada separation of power. Kita kena persaingan kuasa di antara legislatif dan juga undang-undang. Baik. Kenyataan hari ini, Muhyiddin dan Dr. M perlu jadi saksi PSSC pemisahan kuasa AG Pendakwa Raya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam prosiding jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSSC mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, kata pemimpin DAP Bo Cheng Hao. Mereka telah mendakwa keadilan telah gagal. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas peguam negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama mengapa dakwaan campur tangan eksklusif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas. Mahathir akan menjadi salah seorang saksi paling utama yang akan dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalaman mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan. Kehadiran ini di pendengaran PSSC penting bagi PSSC mengesyorkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembangunan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan. Bekas ahli parlimen itu berkata sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama. Katanya sesuatu mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan membabitkan beberapa kes berprofil tinggi. Oleh itu, katanya, PSSC adalah platform paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi. Okay. Now, interesting tu lah. Kenapa saya kata interesting? Yang dok bercakap tentang reformasi dah mati, keadilan dah mati, sebab itu tak adil dan sebagainya. Ini adalah satu konspirasi politik untuk membebaskan Zahid. Ni kes Zahid lah ni. Tapi kes Muhyiddin Yassin tak ada pula orang bising, kan? Tak apalah kes kes Zahid dipersoalkan, kan? Okay. Then, kalau begitu, maka telah diwujudkan, maka kerajaan telah mewujudkan PSSC. Apa itu PSSC, tuan-tuan? PSSC adalah jawatan kuasa pilihan khas parlimen, di mana parlimen sekarang ini bila ada satu masalah atau satu persoalan besar, maka pilihan khas parlimen akan dipanggil, akan diadakan. So di dalam pilihan khas parlimen ini, dia terdiri daripada kerajaan dan pembangkang sebagai panel dia. So persoalan dia adalah bagaimana nak mengasingkan kuasa di antara pendakwa raya,
Peguam Negara dan Pendakwa Raya di antara AG dan juga DPP, Deputy ataupun Public Prosecutor. Macam mana nak pisahkan kuasa ini? So dicadangkan, apa kata kita panggil Najib Muhyiddin Yassin, apa kata kita panggil Mahathir. Menarik tuan-tuan, sebab dua ini adalah mereka yang sangat besar menggunakan kuasa AG, kuasa pengarah SPRM untuk kepentingan politik mereka. Kita tak payah sembang cerita tak macam tak kenal, tak tahu. Oh ya ke? Ya ke? Kecuali budak-budak baru nak up lah, dia memang tak tahu. Tetapi cerita dia daripada zaman Mahathir memerintah, itulah alasan sebab kita nak buat reformasi. Sekarang reformasi kita nak buat lah ni. So apa kata? Kita panggil Muhyiddin Yassin, kita panggil Mahathir, bagi cadangan. Sekarang kamu macam mana? Dan kita nak tanya juga pada dia, masa kamu memerintah dahulu, apa yang kamu lakukan untuk pengasingan kuasa tersebut? Wujudkah pengasingan kuasa tersebut? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Wujudkah pengasingan kuasa tersebut? Kalau ada, bagi contoh lah. Kat mana? Kat mana pengasingan kuasa tu ada? Bagilah contoh pada kami. Atau kamu je sekadar, oh tak apalah, kamulah buat kerja tu. Sekarang sembang memang senang tuan-tuan. Sekarang kita nak panggil Muhyiddin Yassin, kita nak panggil Mahathir. Kat mana? Kamu dulu, apa benda yang kamu buat yang boleh dijadikan contoh? Apa benda yang kamu buat yang boleh dijadikan contoh pengasingan AG dan juga Public Prosecutor, Peguam Negara, Pendakwa Raya, DPP, Public Prosecutor. Apa benda yang kamu boleh lakukan sehingga boleh dikatakan terdapat pengasingan tersebut? Kita nak tengok tuan-tuan. Menarik ni. Kalau dia orang nak panggil ni, menarik. Okey. So kita tengok nanti, kita tengok apa kesudahan dia.